Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sirah, pelajaran yang ke-8, iaitu bertajuk ibadat yang disyariatkan pada tahun kedua hingga ke-5 Hijrah. Baik, anak-anak di rumah boleh buka buku teks muka surat 49. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran tajuk ini, harap kita dapat menyatakan ibadat yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, menyeraikan hukum dan peristiwa yang berlaku pada tahun kedua hingga kelima Hijrah. Kemudian yang akhir sekali menyatakan kesan dan iktibar. Pada tahun kedua Hijrah telah berlaku pertukaran arah kiblat, iaitu pada peringkat awalnya kiblat solat umat Islam ialah kita menghadap di Baitul Maqdis, Palestin. Kemudian ia berlaku selama 16 bulan sahaja. Pada 15 Syaban tahun kedua Hijrah, ketika Rasulullah SAW dan umat Islam sedang solat di masjid, turunnya wahyu memerintahkan kiblat solat ditukar kepada Kaabah di Mekah Mukarramah. Ibadah kedua yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah adalah ibadah puasa. Ibadah puasa disyariatkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah sebelum berlaku peperangan Badar. Ia dapat menimbulkan rasa keinsafan dan kesedaran terhadap golongan miskin, serta dapat meningkatkan ketahanan diri bagi orang yang bertakwa. Baik, ibadat puasa ni bila turunnya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang disyariatkan ibadat puasa. Baik, seperti yang dipaparkan di slide, tahun kedua Hijrah juga disyariatkan ibadat berzakat. Ibadat zakat telah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Tujuan ibadat zakat adalah untuk membantu golongan miskin. Ia merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakat tawarka'u ma'ar raki'in, yang bermaksud dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rokoklah beserta orang yang rokok. Ini adalah ibadat yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ibadah yang keempat yang disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijrah adalah solat hari raya. Baik, solat sunat hari raya telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah selepas berpuasa pada bulan Ramadan bagi menyatakan kesyukuran dan kegembiraan di atas kemenangan umat Islam melakukan puasa pada bulan Ramadan selama sebulan. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, dan hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya. Moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Baik, ini adalah syariat yang turunkan pada tahun kedua Hijrah.
Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada ibadat yang disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, kita ulang dulu ibadat yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah seperti yang kita telah pelajari tadi, iaitu yang pertamanya pertukaran arah kiblat, yang kedua ibadat puasa disyariatkan pada bulan Sya'ban, kemudian zakat diwajibkan juga pada tahun kedua Hijrah. Kemudian yang keempat, solat hari raya. Baik, sekarang kita tengok ibadat yang disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah hanyalah satu, iaitu pengharaman arak. Pengharaman arak pada zaman Rasulullah berlaku secara berperingkat-peringkat kerana ia sudah menjadi minuman tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Pada suatu ketika, seorang sahabat membaca surah Al-Quran dalam solatnya tetapi telah bertukar ayat, sehinggalah Nabi menegur dan mengharamkan minuman arak. Ini dapat dilihat dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Bermaksud di sini, ayat pengharaman arak diturunkan secara berperingkat-peringkat kerana telah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Minuman arak itu adalah minuman seharian. Sehingga pada suatu hari, Nabi telah menegur sahabatnya kerana dalam solatnya tertukar ayat. Itulah turunnya ayat pengharaman arak. Baik, sekarang kita tengok ibadat yang disyariatkan pada tahun keempat Hijrah pula. Baik, ibadat yang disyariatkan oleh Allah pada tahun keempat Hijrah adalah tayamum yang pertamanya. Tayamum bermaksud menggantikan wuduk bagi mengharuskan solat. Solat sebagai rukhsah, iaitu kelonggaran atau keringanan pada sesiapa yang tidak boleh menggunakan air atau mengalami kesukaran mendapatkan air. Ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Jika kamu berjunub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan debu tanah. Ini adalah ibadat yang disyariatkan pada tahun keempat Hijrah. Ada dua, iaitu pertama fardu tayamum, yang kedua adalah solat khauf. Baik, sekarang kita tengok perkara kedua yang disyariatkan oleh Allah pada tahun keempat Hijrah adalah solat khauf. Pada tahun keempat Hijrah telah berlaku peperangan Zatul Riqaq, iaitu Bani Sa'labah dan Bani Muharib. Rasulullah SAW keluar bersama 700 orang tentera untuk memerangi mereka. Dalam peperangan itu, umat Islam melakukan solat khauf, iaitu solat dalam keadaan waktu takut dan cemas. Apabila orang kafir melihat orang Islam sedang melakukan solat khauf, mereka berasa gerun dan takut. Oleh sebab itu, peperangan tersebut tidak berlaku. Maknanya solat khauf ni ketika berlakunya peperangan. Baik, kita tengok maksud hadis Rasulullah, bahawa rombongan yang terdiri daripada sahabat Nabi berbaris
bersama Rasulullah SAW dan sekumpulan lagi mengawal musuh. Maka baginda mengerjakan solat 1 rakaat bersama sekumpulan orang yang berimam dengannya. Beliau tetap berdiri manakala para jemaah menyelesaikan solat masing-masing. Kemudian para jemaah yang selesai solatnya itu mengambil tempat para sahabatnya yang sedang mengawasi setiap musuh dan mereka segera ke belakang Rasulullah SAW kerana melaksanakan solat 1 rakaat. Manakala para jemaah menyelesaikan solat mereka, kemudian memberi salam. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Pergiliran menggantikan solat. Maknanya yang pertama sahabat Nabi bersolat terlebih dahulu, kemudian digantikan oleh Rasulullah, dan yang tidak bersolat itu sentiasa mengawal musuh di keliling sekumpulan yang sedang solat. Itu maksudnya. Baik, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu. Kemudian kita akan sambung minggu depan, tahun ke-5 Hijrah pula, ibadat yang disyariatkan oleh Allah. Sekian, terima kasih.